Ya, Alhamdulillah, tiba masanya kita mengikuti segmen wawancara kita dalam ceramah Ramadan Bulan Mulia yang akan kita bawakan pada pagi ini berkenaan dengan Ramadan, transformasi diri. Dan bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Ustaz Muhammad Wakiuddin Fakhri bin Haji Damit merupakan penceramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sihat? Alhamdulillah sehat. Kita apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Kami berdua dalam keadaan sihat sejahtera pada pagi ini ya. Mengharapkan penonton-penonton kita ni pun yang mengikutinya pada pagi ini dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya ya. Jadi saya suka dengan tajuk ini sebenarnya Ustaz ya, Ramadan transformasi diri. Siapa indah mahu berjumpa dengan bulan Ramadan itu adalah antara rezeki yang terbesar juga dikurniakan kepada kita ni. Apatah lagi Ramadan itu mampu mentransformasikan diri kita ni, bukan menjadi yang indah baik tetapi mengharapkan menjadi yang lebih baik sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ini ya. Jadi untuk memulakan ceramah Ramadan bulan mulia ini, saya serahkan terlebih dahulu ni ya, Mahirah ya, kepada Ustaz untuk memberikan mukadimahnya lah tentang transformasi diri ini. Silakan Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, sungguhnya kami tidak mempunyai apa-apa ilmu melainkan apa yang telah Engkau kurniakan. Yang saya muliakan pengacara Tuan Mulimah, Puan Mahirah, penonton yang berada di mana saja masa ni, di TV boleh, RTV Go boleh masa ni, di mana-mana boleh juga. Facebook boleh. Khususannya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ini saya akan menyampaikan sebuah tazkirah ataupun peringatan ataupun yang orang kita ni syarahan yang bertajuk Ramadan Transformasi Diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam suratul Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan membuat segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap diri itu melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah. Allah Subhanahu wa taala menekankan lagi, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, rata-ratanya majoriti orang kita ni sebelum masuk bulan Ramadan hari itu ramai yang tertunggu-tunggu, ramai yang iski kan nunggu kedatangan bulan Ramadan ini. Ada yang sampai membuat nota, ada yang sampai membuat goals dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita ni masa ni pun berada di separuh pertengahan bulan Ramadan. Betul. Lepas tu kita ni tanya pada diri kita ni, tanya balik, cek balik, adakah kita ni sudah membuat apa yang kita ni idam-idamkan itu? Berapa malam sudah kita ni bangun untuk mengerjakan salat? Sejauh manakah sudah bacaan Al-Quran kita ni? Ala kulli hal, mudah-mudahan apa saja jawapan yang persoalan tadi itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala ibadah kita ni. Berbalik ke arah kita ni punya tajuk Ramadan transformasi diri. Kalau mengikut secara literal, transformasi diri itu ia mengubah diri. Betul. Dan dalam konteks ini ialah mengubah diri ke arah kebaikan ataupun memperbaiki diri. Ramadan, kenapa ada Ramadan di sana tu? Sebenarnya Ramadan itu hanya menjadi asbab ataupun reason atau penyebab ataupun orang kita ni untuk penguat semangat kita ni untuk mentransformasi diri, untuk mengubah diri ke arah kebaikan itu. Dan alhamdulillah kebiasaan sudah kita ni mendengar masuk saja bulan Ramadan rata-ratanya ramai yang ingin mengubah atau mentransform ataupun memperbaiki diri bisa orang ni. Yang jarang mengeluarkan duit, alhamdulillah banyak yang infak, banyak yang bersedekah di jalan Allah. Yang dulunya megang Al-Quran sebulan sekali, alhamdulillah setiap hari membaca kalam Allah, membaca kitab Allah dengan bertadarus dan sebagainya. Yang dulunya jarang salat ke masjid, selalu diaganya awal waktu dan sebagainya. Alhamdulillah
semua itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah sebenarnya antara keistimewaan Ramadan ini, ya, yang kita ni sifatnya yang mendidik jasmani dan juga rohani kita ni. Jadi untuk seterusnya ni Ustaz, mungkin dapat dikongsikan kenapa orang selalu mengaitkan taufik dan hidayah. Mungkin dapat dikongsikan kepada penonton kita apa sebenarnya perbezaan di antara kedua ni, Ustaz, silakan. InsyaAllah, Puan, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas soalannya tu. Kita ni mesti tahu kenapa orang selalu cakap kaitkan kalau lepas taufik, hidayah, taufik, hidayah. Apa persamaannya dan apa perbezaannya. Kalau persamaannya, taufik dan hidayah ni ia macam tanda ataupun sign daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dua-dua tu ada perbezaan tipis. Kalau hidayah, hidayah itu ia seolah-olah signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia menyimpan arah kita ni punya minda. Macam sebagai contoh, kita ni men-scroll Instagram, men-scroll Facebook, nampak poster ceramah di masjid sekian, di hari sekian, itu namanya hidayah. Tapi apabila hari itu datang, kita ni pun pergi ke masjid itu menghadiri kuliah tersebut, itu namanya taufik. Maksudnya tu di sini hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan arah kita ni, dan taufik itu adalah kemahuan kita ni sendiri. Tapi kita ni mesti ingat juga, Alhamdulillah Allah sudah bagi kita ni taufik dan hidayah ataupun kesedaran untuk kita ni mengubah atau meyakinkan diri untuk memperbaiki diri kita ni itu. Artinya sebenarnya kita ni itu boleh. Sebenarnya kita ni boleh. Macam sebagai contoh kan sebulan puasa ni, bulan Ramadan ni, kita ni berpuasa antara sebabnya ialah untuk melatih kita ni. Latihan supaya kita ni dapat lawan nafsu kita ni. Betul. Dalam masa yang sama tu maksudnya ia melatih apa tujuan hidup kita ni sebenarnya. Dapat melawan nafsu kita itu maksudnya kita ni tidak boleh menghambakan diri kita ni arah nafsu. Sebenarnya kita ni hanya menghambakan arah Tuhan kita ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu juga akan bercakap pasal mengubah atau memperbaiki diri ni. Adakah kita ni kalau mengubah diri kita ni, atau adakah kita ni memperbaiki diri kita ni itu suatu yang sementara, suatu yang temporary? Kita ni mesti fikir long term. Kalau kita ni kan mengubah kita ni itu, kita ni mesti fikir long term. Sebagai contoh, sekiranya kita ni bekerja di suatu tempat pendalaman ataupun di ulu, di perkampungan dan sebagainya. Lepas itu kan jalan rayanya ke sana tu kurang bisai, ada batu-batu dan sebagainya. Kalau setiap hari kita ni jalani, tayar kita ni akan rusak. Dan lepas itu, kalau kita ni kan tukar tayar kita ni itu, tukar tayar baru, adakah kita ni kan bayar yang murah tapinya kualitinya indah berapa, yang kita ni tahu akan rusak? Betul. Ataupun kita ni go for the quality yang lebih tinggi, yang kita ni tahu kan tahan lama tu. Untuk long termnya maksudnya sana tu. Jadi sama juga kalau kita ni kan mengubah ke arah kebaikan ni. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni yang saya cakapkan tadi, ia jadi satu asbab. Jadi kalau kita ni mengubah diri arah kebaikan ni, kita ni go for the quality yang long term itu. Kita ni tidak boleh mengharapkan kita ni mengubah awalan ni, lepas tu nanti keluar Ramadan wa iyazubillah kita ni berbalik ke arah yang kurang bisa. Itulah. Lepas tu juga kita ni tidak dapat harapkan orang lain untuk mengubah diri kita ni sendiri. Kita ni sendiri saja yang dapat membuat. Pasalnya yang tahu kemampuan kita ni hanya kita ni dan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sungguhnya Allah tidak mengubah pada sesuatu kaum itu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga mereka sendiri mengubah diri mereka sendiri. Di sini nampak yang Allah sebenarnya bagi hidayah kita ni untuk mengubah diri. Tapinya hanya taufik untuk kita ni untuk mengubah itu kita ni yang mahu sendiri, mahu atau indahlah kiranya bahasa kita ni. Lepas tu juga kalau akan dijadikan contoh, kita ni tidak boleh jadikan bulan Ramadan ni macam seolah-olah rumah persinggahan. Macam sebagai contoh lah juga, selama 11 bulan kita ni ada luka. Sebagai contoh, luka ni dimaksudkan di sini membuat barang yang kurang baik. Lepas tu masuk saja bulan Ramadan, kita simpan plaster, kita simpan band-aid untuk menutup kita ni punya luka itu. Dan apabila kita ni keluar,
kita ni indakan mau nampak masa kan tu Ya. plaster atau luka atau Luka tersebut. maksudnya di sana tu kalau kita ni plaster kita mesti juga mengharapkan ia baik sepenuhnya. Betul. Dan juga kalau sebagai contoh juga Kalau kencing manis lambat sedikit kalau kencing manis lambat sedikit tu Tuhan. Paksa makan ubat tiap malam misalnya tu. Tapi itulah pengharapan kita ni agar ia sihat juga ni ya Ustaz ya. InsyaAllah. Pasal bulan puasa ni kan bulan Ramadan kita ni memperbanyakkan doa lah tu. Betul. Lagi satu contoh saya boleh bagi, kalau macam kan orang kita ni suka belayar. Betul. Kalau belayar contohnya tempat yang jauh ada transit. Macam 3-4 jam layover contohnya. Lepas tu lepas kita ni transit barulah kita ni ke destinasi yang sebenar. Ya. Harap-harapnya jangan jadikan bulan Ramadan ni sebagai negara transit itulah. Jangan datang sini untuk singgah. Lepas tu 3-4 jam yang sebulan lah tu. Lepas tu masuk bulan Syawal nanti berbalik ke arah yang tempat yang asal lah tu. Padahal kita ni sebenarnya kan mau ke arah yang lebih baik. Allahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Ya itulah kita ni ya, mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian sebentar tadi dapat kita ni ambil ya kaitan taufik dan juga hidayah, perbezaan antaranya, dan paling harapan kita ni berada di bulan Ramadan ini tentunya adalah transformasi ke arah yang lebih baik lagi. Ustaz, mungkin Ustaz ada beberapa tips ya yang boleh dikongsikan ya dan juga dibagi-bagikan kepada kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni ya, macam mana mengubah diri kita ni untuk menjadi yang lebih baik lagi ni Ustaz. Okey, insyaAllah. Terima kasih atas soalannya, Tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seperti saya cakapkan tadi, kita ni yang sendiri yang mau. Ya. Allah sudah bagi kita ni hidayah untuk mengubah. Kita ni tinggal mau sama nak mau lagi. Ya. Dan antara tips untuk menguatkan lagi kita ni adalah untuk berdoa. Munajatkan arah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tadahkan tangan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta arah Allah Azza wa Jal. Minta. Kan mau beristiqamah kah? Kan mau apakah? Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah Taala ada sudah menjanjikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanyakan kepadamu di manakah aku berada, Allah menjawab, aku adalah dekat dengan kamu. Ujibu da'watid da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Falastajibuli, maka hendaklah mereka menyahut seruanku, yakni dengan mematuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi baik serta betul. Jadi di sini tu maksudnya kalau berdoa tu selain berdoa menadah tangan, sementara kita ni masih dalam bulan Ramadan ni, ambillah peluang untuk mengerjakan solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau bulan puasaan ni ibaratnya macam kalau kita ni main archery panah, targetnya tu depan sudah. Tinggal kita ni melapaskan saja lagi berdoa tu. Artinya target kita ni tu yang orang macam nada penghalang lah, insya-Allah. Dan kita ni mesti ingat juga kalau kita ni berdoa, kalau sekiranya indah kena makbulkan, bukan bermakna indah kena makbulkan. Kita ni mesti ingat doa ni. Sekiranya doa kita ni kena makbulkan, kita ni harus bersyukur. Dan kalau sekiranya belum kena makbulkan, kita ni harus bersyukur juga. Kenapa? Pasal yang pertama tadi adalah kemahuan kita ni. Kita ni yang mau dan Allah kabulkan. Dan yang kedua tu adalah kemahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni mesti ingat Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. InsyaAllah. Luar biasa sekali ya. Jadi itulah antara tips yang dikongsikan ya. Kadang-kadang kita ni berazam untuk menjadi seorang yang lebih sabar, tapi orang di sekeliling kita ni seringkali mencabar kesabaran kita ni ya. Jadi sebenarnya kalau kita ni lihat dari sudut pandang yang positif, untuk menjadi seorang yang sabar mesti ada ujiannya. Betul. Jika kita ni mampu mendepani kemarahan ataupun ujian tersebut, kita ni lebih sabar sebenarnya daripada sebelumnya. Jadi di sanalah kita ni dapat melihat tahap kesabaran kita ni itu semakin meningkat lagi. Apa yang dapat disimpulkan ni Ustaz? Mungkin dalam 1 minit. Okey, boleh. Insya-Allah taala. Insya-Allah pendek saja kesimpulannya. Yang tadi pun insya-Allah straightforward dan mudah-mudahan jelas dan orang akan faham. Jadi saya mungkin bagi satu advice lah kali itu, iaitu jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai satu titik permulaan untuk ke arah kebaikan,
untuk kita ni mentransformasi diri ke arah kebaikan, untuk memperbaiki diri. Ini orang a start of something new. Make this Ramadan our best Ramadan. Betul. Dan mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang berpuasa dan yang berqiyamul lail pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosa kita ni yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya, ya. Baik, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ustaz Muhammad Waqiuddin Fakri bin Haji Damit. Ya, terima kasih kita ucapkan dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Insya-Allah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.